Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Sudar. Saya hari ini akan menjelaskan mengenai pengurusan pembangunan konsep perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. So, jadi saya punya saya Sudarmadi. Saya pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, jurusan sarjana sosiologi. Sosiologi pendidikan, dan saya punya ID 106.412. Dan seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, saya akan memberikan penjelasan dan pembentangan mengenai pengurusan pembangunan konsep perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Jadi saya akan mulakan dengan abstraknya. Abstrak yang pertama, abstraknya itu, sistem pendidikan di Malaysia memainkan peranan yang penting dalam memperkukuhkan hubungan antara pelajar yang terlibat daripada pelbagai etnik. Malaysia dikenali sebagai negara yang ditinggal dari pelbagai kaum dan juga pelbagai etnik, dan juga mereka mempunyai budaya dan juga adat yang berbeza. So, kertas konsep ini bertujuan mengenal pasti strategi untuk mengeratkan hubungan antara pelajar pelbagai etnik untuk mengekatkan konsep perpaduan antara pelajar, terutamanya di kalangan pelajar sekolah rendah. Okay, so saya akan membincangkan mengenai peranan sekolah. Lepas tu, bagaimana ia mempengaruhi konsep perpaduan antara etnik, iaitu dari segi menyambut perayaan di sekolah, memberikan pelajar mengenali perayaan-perayaan yang disambut ataupun it has been followed, okay, by agama yang lain. Okay, yang seterusnya melalui acara sukan. So, sukan merupakan elemen yang penting untuk pelajar-pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah yang baru mengenali ataupun baru mengetahui kaum lain dan juga etnik yang lain. So, acara sukan akan mengeratkan silaturahim dan juga persahabatan antara mereka. Dan seterusnya, perkemahan. Perkemahan merupakan sesuatu yang baru bagi pelajar kerana mereka akan meninggalkan ibu bapa mereka. So, sebagai pelajar sekolah rendah, itu adalah pengalaman yang baru bagi mereka. Alright, the next one. Okay, so kekangan yang dihadapi. Kekangan dihadapi daripada dua segi, iaitu first, penggunaan bahasa. Malaysia, disebabkan kita mempunyai pelbagai kaum dan juga pelbagai etnik, kegunaan bahasa ibunda mereka di rumah menjadi satu kekangan kepada pelajar apabila mereka memasuki alam persekolahan. So, penggunaan bahasa ibunda selalunya menguasai cara percakapan dan pertuturan mereka. Dan seterusnya, kekurangan penglibatan pelajar juga dalam aktiviti yang dikendalikan oleh pihak sekolah. Okay. 4 strategi yang saya akan menjelaskan, iaitu strategi pertama, memupuk integrasi nasional. Kedua, menggalakkan interaksi yang saya rasa amat penting untuk menggalakkan hubungan antara pelajar dari pelbagai etnik. Okay? And then seterusnya, merangsangkan penerimaan mereka. Sebagai contoh, apabila mereka mempunyai persoalan ataupun mereka mempunyai cabaran yang dihadapi, terutama di sekolah rendah, kita boleh membuat cara untuk mereka menerima, merangsangkan penerimaan, merangsangkan perbezaan yang mereka hadapi dan juga mereka nampak. Dan toleransi antara pelajar dan mewujudkan persekitaran di sekolah yang mencerminkan kepelbagaian etnik. Seterusnya,
Okey, usaha yang akan dilaksanakan pertama penggunaan akhbar, kedua pengucapan awam dan minggu bahasa. Minggu bahasa yang sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris yang perlu diusahakan untuk pelajar mengenali. Okey, so ia akan mengeratkan perhubungan antara mereka. Okay. Secara keseluruhannya, sekolah rendah berperanan sebagai ejen sosialisasi yang membentuk perpaduan antara etnik dan menyediakan persekitaran yang baik untuk pelajar berinteraksi dengan pelbagai etnik. Okey, untuk pengenalan, saya akan menjelaskan populasi di Malaysia dikuasai oleh 3 kumpulan etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India. Ini daripada sumber banci penduduk dan perumahan. Saya rasa sebagai rakyat Malaysia, kita pun tahu bahawa ini adalah populasi yang agak ketara, walaupun kita mempunyai populasi yang lain juga, iaitu dari kaum etnik di Sabah dan juga etnik di Sarawak. Okay. So perubahan dramatik dalam komposisi etnik sangat ketara akibat pemerintahan British pada awal abad ke-19, dan kita tidak dapat menafikan bahawa salah faham yang berlaku antara etnik dia berhadapan secara besaran, dan cara paling baik yang menyemai semangat adalah melalui cara baik untuk menyemai semangat perpaduan dan muhibah adalah melalui pembelajaran dan juga pendidikan. Okey, sekolah dijadikan sebagai ladang-ladang di mana benih perpaduan dan muhibah antara kaum mula ditanami, dan objektif prinsip yang sama menjadi Malaysia, iaitu sebuah negara yang lebih kompetitif, lebih baik dan juga lebih daya tahan. So faktor utama yang menyokong pembentukan sistem pendidikan negara iaitu apabila mereka mencapai kemerdekaan, iaitu integrasi. So usaha memupuk integrasi dan perpaduan kaum masih dijalani di Malaysia sebab kita dipenuhi dengan pelbagai etnik dan juga kaum dan adat. Permasalahan cabaran yang dihadapi oleh Wawasan 2020 iaitu konsep masyarakat yang bersepadu dan mempunyai integrasi yang kukuh. Perkara tentang perhubungan antara kaum menjadi aspek yang penting yang perlu dititikberatkan. Ketidaksamaan taraf ekonomi dan tahap pencapaian pelajaran antara kumpulan etnik tersebut juga. So konflik berlaku apabila mereka menangani perbezaan sosial budaya di kalangan pelbagai kumpulan etnik, dan kajian-kajian lepas dilakukan apabila mereka mengukur tahap perubahan sikap, dan dia juga dapat usaha membina untuk membentuk sikap dan perkongsian nilai patriotisme, kenegaraan dan juga integrasi sebangsa. Definisi, pelbagai medium terutama di sekolah rendah yang menggunakan bahasa ibunda dari etnik dipilih sebagai bahasa yang sesuai untuk sistem sesi pembelajaran dan pengajaran PDPR. Interaksi antara pelbagai etnik tidak akan berlaku jika mereka berada di monoetnik, satu etnik di sekitarnya. Dan peranan guru, peranan guru pertama, faktor meningkatkan personaliti guru, konteks isu dikaitkan dengan sikap guru. Sikap guru merupakan peranan yang penting dalam memupuk perpaduan antara pelajar, terutamanya di kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah. Dan 3 perkara yang dikaitkan iaitu pertama, sikap positif guru, kedua, guru-guru yang mengambil iktihar dan menaikkan keyakinan pelajar antara kaum dan mengukuhkan kesefahaman, dan ketiga, guru yang menitik beratkan penggunaan dan kepentingan bahasa Melayu sebab mereka di alam persekolahan rendah. Dan peranan sistem pentadbiran di sekolah untuk mewujudkan perpaduan. Motivasi diterapkan oleh pihak pentadbiran di sekolah yang boleh membolehkan seseorang murid, terutama di sekolah rendah, yang masih mengenali kaum dan etnik lain yang akan mempengaruhi persekitarannya, dan meningkatkan aktiviti seperti program penggunaan bahasa surat khabar setiap bulan, setiap minggu. Ia dapat memperbaiki dan meningkatkan kemahiran membaca dan juga kemahiran memahami bahasa. Dan seterusnya, menggalakkan interaksi antara pelajar pelbagai etnik. Ini adalah
secara pribadi, from my personal opinion, I believe this is a very important factor that has to be encouraged by everyone in Malaysia. Sebabkan kriteria ini bukan tidak harus diperuntuk berdasarkan bilangan etnik ataupun berdasarkan merit. Okay, dan kita perlu mengagihkan bilangan etnik yang sama di kelas. When you have so many, or when you have varieties of friends who have from a different background in the same class, they will eventually understand about another person. Instead, they grow up without knowing another person's culture, another person's religion, another person's belief, respect towards another person's rules. When we have been putting all of them together in a class or in a place, which I believe is school, will encourage, membentuk peluang untuk bergaul secara semula. Jadi kita tidak perlu, we don't have to put any other outside factors to make them to be together. But when we put all of them without, tidak berdasarkan pemeriksaan, tidak berdasarkan merit, we don't have to be like, oh, each class have to be this much of students, or this many students of Malays, or this many students of Chinese, or this many students of Indians. You just have to put them all together. You don't have to make like you don't have to see the merit for them to be in a class. That will menyeimbangkan dan memberi peluang untuk mereka mengenali dengan lebih baik, dan eventually it will make them to be comfortable in the future, instead of like I'm scared of this particular religion, or I'm scared about this particular ethnic, or why are they like this. Instead of they have this type of questions, they will have like, oh, I have friends who are from a different ethnic, I have friends who are from a different religion. Why should I be scared of them when they are facing the real world? So saya rasa perkara ini agak penting dari sekolahan perendahan. Dan rumusan, mengenal pasti pengurusan perpaduan yang boleh dilaksanakan di sekolah rendah di Malaysia akan mengeratkan hubungan sesama pelajar walaupun pelbagai etnik. Secara keseluruhannya, ketiga faktor yang telah dicatat dari kertas ini dan strategi yang telah dibincangkan awal. Setiap individu berbeza dari segi kepercayaan, sikap dan lain-lain demografi. Sekian, terima kasih. Kalau ada persoalan, boleh email saya kepada sudar7053@gmail.com. Terima kasih. Have a good day. Stay safe.